Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal bin Azman 2023213062. Hari ini saya akan membentangkan tentang Ayah Pin membuka kerajaan langit. Pengenalan ilahiyat Ayah Pin. Pengenalan ilahiyat pertama. Konsep ilahiyat ini menurut agama Islam adalah dalam bahasa Arab Tuhan yang disebut ilah. Manakala menurut Ibn Manzur adalah ilah berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu yang disembah merupakan ilah, iaitu di dalam kamus Dewan pula di dalam bahasa Melayu, ilah ini bermaksud ketuhanan. Dari segi bahasa pula, ilahiyah membawa maksud ketuhanan di dalam bahasa Melayu. Tuhan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, beriman kepada Rasulullah. Iman di sini bermaksud percaya dengan penuh yakin dan berpegang teguh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dalilnya wahuwas sami'ul basir, iaitu yang membawa maksud dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Isu satu adalah ilahiyah tentang ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin ini berkembang dengan begitu pesat dengan beberapa puluhan ribu pengikutnya dalam masa beberapa tahun sahaja. Antara ciri-ciri ilahiyat yang berkaitan dengan Ayah Pin pertama, beliau pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan, iaitu tiada orang lain yang memimpin manusia di atas muka bumi ini kecuali Ayah Pin. Ini sangat jelas membuktikan bahawa Ayah Pin ini telah sesat dan bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan ilahiyat di dalam Islam. Ini lebih jelas terbukti bahawa perkara ilahiyat yang telah disebut di dalam Al-Quran adalah kita ketika sentiasa membaca mashaf, iaitu Al-Quran, ketika kita solat. Sebagaimana diperintahkan, perkara pertama yang wajib dilakukan kepada umat Islam adalah menyembah Allah, iaitu ilahiyat kepada Allah. Iaitu tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Dalilnya, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Terjemahannya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itulah, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surahnya Al-Baqarah. Dalam ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahawa Allah memerintahkan manusia supaya beribadah kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dialah satu-satunya zat yang layak disembah dan telah memelihara mereka dengan berbagai-bagai jenis nikmat, nikmat batin, nikmat zahir. Namun Allah melarang manusia menyembah sekutu baginya, iaitu tiada Tuhan baginya, sehingga mereka menyembah sebagaimana menyembah Allah dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, saya akan ceritakan tentang pengenalan qada dan qadar. Maksud qada dan qadar dari sudut bahasa Arab iaitu meletakkan dan memutuskan sesuatu hukum. Manakala dari sudut syarak pula, qada adalah perkara yang diputuskan oleh Allah terhadap segala makhluknya, sama ada dari sudut penciptaannya. Dari qada, manakala qada dari sudut bahasa Arab adalah qadar dari sudut bahasa Arab adalah bermakna menetapkan sesuatu kadar yang tertentu. Dari sudut syarak pula, qadar ini adalah perkara yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Sayyidina Umar
Jibril bertanya kepada Nabi, beritahu aku akan berkenan dengan iman. Lalu baginda menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadarin khairin wa syarri. Isu kedua, qada dan qadar tentang ajaran sesat Ayah Pin. Sesungguhnya pegangan Ayah Pin ini adalah palsu dan sesat, lagi menyeleweng, dan boleh membawa kepada kemudaratan kepada ketenteraman orang awam. Oleh itu, orang ramai di negara ini perlulah menghindar apabila terlibat ataupun terjebak dengan pegangan ajaran sesat Ayah Pin ini. Antara hujah Ayah Pin yang menampakkan dirinya lagi sesat adalah setelah dia membuat sesuatu perkara, dapatlah bahagian qada dan qadar masing-masing. Sebagai contoh, Ayah Pin dapat menentukan kedudukan seseorang sama ada syurga ataupun neraka bagi pengikutnya. Kerana syurga terhad kepada pengikutnya sahaja dan kunci syurga hanya ada pada tangannya sahaja. Ini jelaslah sesat dan bertentangan dengan qada dan qadar akidah Islam. Hal ini demikian kerana segala sesuatu perkara yang terjadi adalah takdir Tuhan. Segala takdir Tuhan itu adalah baik bagi hamba-hambanya. Dalil firman Allah, wa kulla syai'in innahu bimakdarin. Artinya, dan segala sesuatu itu di sisi Allah adalah ketentuan takdir. Surah Ar-Ra'd. Imam Al-Maragi telah menjelaskan bahawa setiap sesuatu mempunyai batas yang telah ditentukan, iaitu tidak kurang ataupun lebih. Oleh itu, segala sesuatu yang diciptakan dengan takdir ini jelas bersesuaian dengan firman Allah, Inna kulla syai'in khalaqahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir-takdirnya tertentu. Surah Al-Qamar ayat 49. Iktibar ini kita boleh ambil sesuatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dibuat oleh Allah. Segala apa yang ada di alam semesta ini yang kekal, iaitu yang telah ditetapkan pada zaman azali lagi. Sejak di alam roh, iaitu tentang jodoh, mati seseorang, semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya yang kita dapat pelajari adalah ajaran sesat Ayah Pin ini membahaya akidah seseorang kerana membawa pelbagai kesan yang buruk di dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat dan kukuh. Antara punca-punca yang terjadinya ajaran sesat ini kerana seseorang, faktor individu yang mempunyai kepentingan diri sendiri dari segi hartanya, pangkatnya dan kedudukannya. Nabi Muhammad meninggalkan kita dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka umat Islam ataupun umat akhir zaman yang memegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Akhir sekali, segala ajaran dan fahaman baru yang mengelirukan perlulah dirujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun ulama yang bertaulah ataupun pejabat mufti setiap negeri. Cadangan saya yang berkaitan dengan ajaran Ayah Pin, cara-cara membendung kegiatan ajaran sesat Ayah Pin. Pertama, pihak berkuasa haruslah memain peranan yang penting, iaitu menguatkuasaan undang-undang yang ketat dengan melarang segala kegiatan pengejaran agama secara tertutup dan sebaliknya dilakukan secara terbuka. Sebagai contoh, menguatkuasaan undang-undang iaitu mengenakan denda yang tinggi kepada pelaku-pelaku tersebut. Cadangan kedua adalah kerajaan haruslah mengambil langkah melalui pihak berkuasa iaitu menjalankan operasi-operasi tertentu yang berkala, iaitu mengesan dan mengenal pasti lokasi kejadian berkaitan dengan ajaran sesat, iaitu secara tersembunyi ataupun ajaran sesat yang mengamankan secara terbuka. Cadangan ketiga saya adalah sebagai umat Islam. Umat Islam wajarlah melaporkan kepada pihak berkuasa dengan segera jika dapat mengesan usaha-usaha dan gerakan umat Islam dan gerakan ajaran sesat yang berlaku di persekitaran rumah, persekitaran yang berkaitan dengan persekitaran yang dekat dengan rumah-rumah kediaman anda. Hal ini adalah kerana kita bimbang akan berlakunya
perterbangan ajaran-ajaran sesat yang lebih leluasa yang tidak akan dapat dibantah secepat mungkin. Sekian, terima kasih.